Bismillah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع تابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا إلى أبينا وشيخنا ومعلمنا ومربنا المرحوم Tuan Guru Haji Muhammad Rifa'i bin Yaqub وأمنا المرحومة سكريا بنت أحمد ومؤلف الكتاب ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بخير. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafa'kan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kurniaan daripada Allah, keizinan daripada Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita harap sangat-sangat kita semua ini diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa telinga kita, tangan kaki kita, dan dosa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua segala dosa-dosa kita daripada dulu sampailah ke saat waktu dan sekarang ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia yang mulia ini dapat duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada malam ini untuk kita belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu tanda Allah nak berikan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang Allah kehendaki manusia itu kebaikan pada diri dia, yufaqihu fid din, niscaya akan diberikan kefahaman agama kepadanya. Kefahaman agama nak dapat daripada mana? Daripada belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih setiap malam dapat duduk dalam rumah Allah, di dalam taman syurga, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah nak berikan kebaikan pada kita di dunia dan juga di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utamanya. Yang utamanya adalah di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam yang mulia ini kita sambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang asalnya dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, yang mana sebelum ini ulama menceritakan kepada kita, apabila kita nak pakai pakaian, maka kita kena niatkan bahawa kita pakai itu niat untuk menjunjung perintah Allah, niat untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala pada menutup aurat kita laki-laki antara pusat dan lutut, dan perempuan semuanya kecuali muka dan tapak tangan. Itu niat untuk menjunjung perintah Allah, barulah dapat pahala. Sekiranya kita niat kepada yang lain, maka tak dapat pahala dan boleh juga dapat dosa. Kalau pakai pakaian itu dengan kemewahan pakaiannya, mahalnya pakaian kita, tapi niat untuk menunjukkan kepada orang lain, menimbulkan sifat riya, sombong pada diri manusia tersebut. Itu hanya pakaian saja. Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang, dengan pakaian itu boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Dengan pakaian itu juga boleh mendatangkan kemarahan Allah. Bila pakai pakaian dengan niat perkara yang lain, nak menunjuk kepada orang lain, riya lebih pada orang lain dan sebagainya. Kita pakai itu, kata ulama, untuk menjunjung perintah Allah. Pakai itu bukan nak tunjuk dekat orang pakaian kita mahal dan sebagainya. Tidak ada pakai yang lebih mahal daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang diajarkan oleh junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perhiasan yang sebenarnya, bukan harganya, bukan harga pada pakaian tersebut, jam tersebut, baju tersebut, kasut tersebut, bukan. Yang mahalnya ialah akhlak, perhiasan akhlak yang ada pada diri seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia berinteraksi akhlaknya dengan manusia, sebagaimana apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, jangan kita niat pakai itu untuk menunjuk-nunjukkan kepada makhluk. Jangan niat macam tu. Kalau begitu, kata ulama, engkau akan mendapat kerugian. Kalau itulah niat kita, kita akan mendapatkan kerugian di dunia, lagi-lagilah di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ulama masuk kepada satu bab yang baru, adab-adab masuk ke dalam tandas. Ulama ajar kepada kita, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, bila kita masuk tandas kita nak tunai hajat kita, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Kita masuk itu dengan kaki kiri kita, langkah masuk tandas dengan kaki kiri kita. Ini kadang-kadang nampak macam biasa, nampak macam remeh, tapi susah juga kadang-kadang. Kalut-kalut kita termasuk dengan kaki kanan kita. Nak masuk tandas ataupun tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang tidak elok, pasar-pasar, mal-mal dan sebagainya, maka masuk dengan kaki kiri kita. Tempat itu bukan tempat yang mulia. Sama ada tandas ataupun pasar-pasar yang tak elok tempatnya dalam tersebut, mal-mal yang bercampur dengan berbagai manusia, lelaki perempuan yang banyak benda maksiat. Kalau terpaksa masuk dengan kaki kiri kita. Tetapi kalau tempat yang mulia, masjid, rumah Allah, tempat ilmu, rumah-rumah alim ulama, tuan-tuan guru, maka masuk dengan kaki kanan kita. Itu adab yang diajarkan oleh ulama. Dan juga bila kita nak keluar daripada tempat ataupun yang tidak elok tersebut, kita keluar dengan kaki kanan. Kita kena ingat, kita keluar dengan kaki kanan. Ataupun apabila kita menziarahi rumah alim ulama, tuan-tuan guru, masjid-masjid, kita masuk masjid, maka kita masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Tapi macam mana pula? Sebab kita sunnah juga kena pakai kasut, mulakan dengan kaki kanan. Jadi ulama ajarkan kepada kita, bila mana keluar saja masjid, keluar itu kaki kiri dulu. Lepas tu terus masuk dalam kasut juga, kaki kiri tersebut tidak. Kita keluar daripada masjid, kemudian dengan kaki kiri kita letakkan kaki kiri kita atas kasut di sebelah kiri, dan kita tetap masukkan kaki kanan kita. Kita masukkan kasut itu dengan kaki kanan kita. Pasal apa tu? Itu sunnah baginda Nabi SAW. Pakai kasut, kita pakai dengan mulakan dengan kaki kanan. Bukan kata kita keluar terus sebelum kasut belah kiri, tak. Keluar dulu, kita letak atas kasut kita, tak sarung lagi, kemudian kita masukkan kaki kanan kita, mulakan pakai kasut kita dengan kaki kanan. Ini yang diajar oleh Habib Abdullah Al-Habsyi ketika mana dia datang ke madrasah Az-Zuhdiyah, pergi ambil dia di airport. Dia ajak cara keluar daripada masjid macam mana. Diikut dia tu dapat banyak faedah. Bila keluar macam masjid, macam mana kita nak pakai kasut juga belah kanan. Jadi dia kata letak kasut kaki kita tu atas kasut yang belah kiri tu dulu, jangan sarung lagi, letak atas tu, kemudian masukkan kaki yang kanan tadi. Kita pakai kasut kira di sebelah kanan juga. Keluar masjid tetap belah kiri. Keluar masjid ataupun tempat-tempat yang baik, rumah alim ulama, tuan-tuan guru, tetap belah kiri juga keluar. Cuma pakai kasut tetap di sebelah kanan juga. Itu cara dia. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika engkau keluar daripadanya daripada tandas tadi, maka dahulukanlah kakimu yang kanan.
Bila kita keluar tandas, tak kiralah tempat apa pun, tempat yang tak elok, maka keluar dengan menggunakan kaki kanan kita. Ada hikmah dia. Pasal apa kita tak masuk tandas? Tandas ni tempat yang licin. Pasal apa kita tak masuk tandas dengan kaki kanan dulu? Ada setengah yang mengatakan bahawa kerana kaki kanan itu dia punya sifat dia itu keras ataupun kuat, boleh membahayakan kita. Jadi ada hikmah. Apa yang Nabi ajar tu ada hikmah dia. Bila kita masuk dengan kaki kiri, maka tekanan tu tak kuat sangat. Kaki kiri ni lebih lemah dari kebiasaannya, lebih lemah daripada kaki kanan. Jadi masuk tandas, biasanya tandas itu tempat yang basah. Kalau kita masuk secara mengejut dengan kaki yang hentakkan kaki kanan yang kuat, kadang-kadang mungkin boleh terjatuh kita. Tapi kalau kita masuk dengan kaki kiri dulu, kiri ni dia tak terlalu kuat sangat. Kebiasaannya kaki kiri ni lebih lemah daripada kaki kanan. Jadi bila kita masuk dengan kaki kiri dulu, maka nak jatuh tu payah sikit lah. Pasal apa? Pasal kita kaki kiri tu agak lemah ataupun kurang kuat sikit langkahan kita tu. Itu di antara hikmahnya. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita, semuanya ada hikmah yang tersembunyi. Kemudian muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya, pada sesuatu itu tulisan. Tulisan apa? Tulisan nama Allah dan juga nama Rasul ataupun Rasul-Rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada isi Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita bawa masuk ke dalam tandas. Tak boleh kita masuk untuk qada hajat dalam jamban tu. Jadi tak boleh kita bawa tulisan-tulisan yang ada nama Allah yang 99 dan juga hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian pendapat kata haram hukumnya bawa masuk tulisan-tulisan yang ada nama Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pendapat yang mengatakan makruh hukumnya. Tetapi keadaan yang mendesak kata ulama, contoh macam beg kita, kalau kita tinggal di luar maka boleh kemungkinan besar hilang. Tapi kebetulan beg kita tu ada tulisan nama Allah contohnya. Itu keadaan yang mendesak, yang tak dapat tidak. Kalau tertinggal juga tak ada siapa nak jaga, memang kita tak, itu memang hilang sungguh, kita yakin hilang, maka waktu itu boleh kita bawa masuk kata ulama. Sebab mungkin benda yang berharga pada diri kita, kalau hilang tu maka susahlah kehidupan kita, macam-macam barang ada dalam tu, beg kita dan sebagainya. Itu keadaan yang terpaksa. Seboleh-bolehnya kita carilah alternatif lain, letaklah di mana-mana dulu. Jangan sampai kita masukkan nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat tersebut. Kita kena menjaga kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ulama ada yang mengatakan haram hukumnya, dan ada juga sebahagian yang kurang sikit mengatakan makruh hukumnya. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara cara yang lain bila kita nak masuk ke dalam tandas, dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala. Dengan keadaan kita tak tutup kepala kita. Carilah apa-apa, tapi kalau duduk biasa pakai kopiah lah, tutup kepala kita. Itu sunat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ataupun dengan tidak berkasut, ataupun dengan tidak memakai alas kaki, kata ulama. Jangan masuk tandas ataupun dalam keadaan kita tak tutup kepala kita dan tidak memakai kasut. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutup kepala dan juga kita memakai kasut ketika mana kita nak masuk ke dalam tandas. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa. Nak masuk tandas kita berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisi al-khabithi wal mukhbith asy-syaithanir rajim. Lain sikitlah doa dia daripada doa yang kita duk baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak kisahlah yang mana pun janji kita baca. Boleh juga yang tu pun boleh, yang ni pun boleh. Yang penting kita baca doa apabila kita nak masuk ke dalam tandas. Boleh baca antara dua tersebut. Yang kita duk baca duk teringat dah, lama dah kita mengapai, baca yang tu. Yang tak eloknya kita tidak membaca doa ketika mana kita nak masuk ke dalam tandas. Apa maksud doa itu? Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kekotoran najis, daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan. Berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan. Siapa dia itu? Iaitu syaitan yang terkutuk. Itu tempat itu adalah tempat syaitan. Tempat itu tempat syaitan. Kita minta berlindung tu bukan pasal apa. Kadang-kadang bila masuk tempat macam tu, dia ingat macam-macam, dia main macam-macam, rasa plan nak buat kejahatan kepada Allah. Tempat itu syaitan akan ganggu kita. Dia akan main bisik macam-macam, ajak macam-macam, suruh macam-macam. Itu tempat syaitan. Jadi kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan tersebut. Di situlah dia ingat nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dia main macam-macam idea dalam jamban tersebut. Sebab apa? Itu tempat dia. Sebab itu kita nak masuk tandas, kita kena baca doa. Baca doa untuk melindungi kita daripada terpengaruh ataupun dengan bisikan-bisikan nak mengajak kita, nak memesongkan kita. Syaitan ni memang tugas dia, memang tempat dia di situ tu. Tugas dia nak memesongkan umat manusia untuk sama-sama masuk dengan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dia boleh ganggu siapa sahaja kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita nak buat apa, biarlah ikhlas kerana Allah. Kerana orang yang ikhlas itu, syaitan iblis tidak dapat mengganggu mereka, menggugat ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin." Dialah yang hidup kekal. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Maka sembahlah dia dengan memurnikan, itulah ikhlas, memurnikan, suci, bersih ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintah, mereka tak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu suruhan daripada Allah. Bila kita nak beramal ibadah, maka mesti kita kena usaha untuk mendapatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain, bukan kerana manusia, bukan kerana perhatian, harta benda, keuntungan dunia dan sebagainya. Dan iblis ini dia hanya dapat mengganggu orang-orang yang tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Dia berjanji
syaitan untuk menyesatkan manusia? Katanya yang disebutkan dalam Al-Quran, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Katanya iblis kata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku ni sesat. Iblis ni dah ditetapkan oleh Allah, dia makhluk yang sesat, makhluk yang mana terpesong, yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Pasti aku akan menjadikan mereka mana? Kita manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Iblis akan memesongkan kita, yang mana kita melihat benda yang tidak baik, benda maksiat kepada Allah, benda itu bercanggah dengan syarak, dengan hukum syarak, tetapi nampak benda itu benda yang baik, benda itu benda yang elok, sedangkan itu haram hukumnya, sedangkan benda itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis punya kelakuan dia nak juga mendesak kita untuk menjadikan manusia pandang benda yang jahat itu, maksiat itu, menjadikan perkara itu nampak baik pada pandangan kita. Itu tugas iblis. Dan aku pasti akan menyesatkan mereka semua, kata iblis. Dia pasti, sungguh-sungguh dia nak menyesatkan semuanya. Seboleh-bolehnya dia akan usaha untuk menyesatkan manusia, untuk sama-sama sesat dengan dia dan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini kepentingan ikhlas, yang mana kecuali hamba-hambamu ya Allah, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis antara mereka. Yang ni iblis tak dapat kacau, tak dapat ganggu, syaitan tak dapat ganggu manusia-manusia, orang-orang soleh, alim ulama, ahli ibadah, yang ibadahnya itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Murni niat mereka, tidak ada sebarang niat yang lain, semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Iblis takkan dapat ganggu mereka, kacau mereka, susah nak ganggu mereka ni. Sebab ini disebut dalam Quran, iblis kata dia akan pergi nampak baik, perbuatan jahat itu nampak baik bagi manusia, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas, yang murni di antara mereka, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan apa-apa, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan. Memang itu tugas dia. Dia akan suka suruh orang lain buat kejahatan, sebab itu yang disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memang janji nak menyesatkan manusia, kecuali tak boleh menyesatkan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah syaitan yang terkutuk. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mana kita nak keluar daripada tandas, waktu nak masuk tandas, kita kena ingat siap-siap masuk kaki kiri. Tak mau dah kita masuk kaki yang lain, kita kena tekad masuk kaki kiri. Sebelum masuk itu kita baca doa, kerana itu insya-Allah boleh menyelamatkan kita daripada disesatkan oleh syaitan iblis itu. Kemudian bila kita nak keluar tandas, maka hendaklah engkau baca, kata ulama, ghufranaka, yakni as'aluka ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Apabila kita nak keluar tandas, kata ulama, kita baca doa ini, ya Allah, berikanlah keampunan kepada aku. Minta Allah ampunkan dosa kita. Pasal apa ampunkan dosa kita? Adakah salah kita masuk tandas? Tidak. Kata ulama, kita bukan buat dosa pun, cumanya itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan buat maksiat dalam tersebut, cuma adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam jamban tadi itu, tempat qada hajat tadi itu, kita buka aurat kita. Kita buka aurat kita,
Dan kita walaupun benda itu tak dosa, tapi itu dianggap kurang adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya adab. Adab kita dengan Allah, sebab walaupun bukan buat dosa, tak buat dosa, kita hanya qada hajat, tapi kita minta Allah ampunkan kita. Pasal apa? Itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terpaksa buka aurat kita dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kitab menceritakan kepada kita, yang mana dalam satu hadis qudsi, ketika mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, inna Allah ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, la yalqani abdun